Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Jamadil Akhir 5 Januari bersama saya Nazira Syaringat dan berikut berita utama malam ini. Johor rapatkan saf jemaah kepada setengah meter bermula Jumaat ini. Juga cadangan teruskan umrah dengan SOP lebih ketat dikemuka kepada Istana Negara dan pejabat Perdana Menteri. Pihak berkuasa agama Johor memutuskan untuk memberi kelonggaran kepada jemaah di masjid dengan mengurangkan jarak fizikal antara satu sama lain ketika menunaikan ibadah solat. Dalam satu kenyataan hari ini, jarak baharu yang ditetapkan adalah setengah meter antara jemaah berbanding 1 meter sebelum ini. Selain merapatkan saf solat setengah meter, keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor semalam yang telah diperkenankan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut memutuskan supaya solat hajat dilaksanakan selepas solat fardu maghrib setiap hari dan solat Jumaat setiap minggu di seluruh masjid dan surau. Ia bagi memohon kesejahteraan negeri dan negara dari musibah dan wabak penyakit. Turut dibenarkan program pengimarahan masjid dan surau termasuk ceramah agama dari sejam kepada tempoh tidak lebih 2 jam manakala kunut nazilah dibaca dalam setiap solat Jumaat setiap minggu. Jemaah juga perlu dipastikan telah menerima dos lengkap vaksinasi, memakai pelitup muka, membawa sejadah bersaiz besar dan tidak bergejala. Kenyataan media itu ditandatangani Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Datuk Mat Rofiki Samsudin, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Tosrin Jarvanti dan Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad. Di Kelantan pula, kebenaran menunaikan solat Jumaat, solat fardu serta aktiviti keagamaan di masjid, surau serta musolla mula dibenarkan mengikut kapasiti penuh namun dengan penjarakan fizikal 1.6 meter. Ketetapan itu turut terpakai bagi aktiviti masjid seperti zikir, kelas Al-Quran, kuliah umum atau khas yang berkuat kuasa serta merta. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, perkara itu telah mendapat perkenan Sultan Muhammad ke-5 dan Yang di-Pertuan bagi Negeri Kelantan sebagai Ketua Agama Islam sebagaimana peruntukan perkara 6/1 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. SOP pelaksanaan solat fardu Jumaat dan solat fardu 5 waktu lain kekal sebagaimana telah dikeluarkan sebelum ini. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam yang juga Tengku Temenggung Kelantan berkata, MAIK mengharapkan kerjasama daripada semua pihak terutama umat Islam secara amnya dalam melaksanakan ketetapan ini. Jelasnya, jika didapati ada pihak yang melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ini, maka masjid, surau dan musolla akan diarahkan tutup. Lebih 400 syarikat pengendali umrah Malaysia serta agensi pelancongan bersolidariti dalam usaha mencari titik penyelesaian terbaik bagi membantu syarikat pengendali yang terkesan. Ia susulan keputusan kerajaan yang menangguhkan umrah buat sementara waktu selepas lebih 1,000 jemaah dikesan positif COVID-19 setelah pulang dari mengerjakan ibadah itu dari Tanah Suci. Antara perkara yang dibangkitkan adalah cadangan penyelesaian supaya ibadah umrah tetap diteruskan namun penekanan diberikan dalam aspek memperketat prosedur operasi standard SOP jemaah setelah tiba di Malaysia. Cadangan kami tidak menyusahkan pihak kerajaan. Yang pertama, kami menitik beratkan, kami tidak menyusahkan mana-mana individu ataupun pihak kerajaan. Kita mencadangkan juga kepada pihak kerajaan untuk mengetatkan lagi SOP dan mengenakan denda yang lebih tinggi kepada jemaah yang melanggar SOP ini. Kalau kata kerajaan Malaysia membenarkan jemaah umrah dikuarantin di rumah. Terdahulu berlangsungnya sesi pembentangan memorandum jalan penyelesaian agensi umrah di Hotel Movenpick Sepang siang tadi. Mengulas penangguhan sementara ibadah umrah, Pengarah Urusan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Muhammad Mursyid Abu Hassan memaklumkan perkara itu bukan sahaja menjejaskan emosi bakal jemaah tetapi juga menyebabkan banyak syarikat pengendali umrah rugi lebih 300 juta ringgit, lebih-lebih lagi sejak pandemik melanda.
Sehubungan itu katanya Perhimpunan Aman ini bertujuan memohon pertimbangan kerajaan di atas syur-syur yang dikemukakan. Kita minta sangat-sangat kerajaan pertimbangkan losses, kerugian yang bakal dihadapi oleh travel agency dan rakyat yang dah berdaftar untuk pergi umrah. Kan kita ni bukan kita cerita untuk Januari, Februari, tapi kita cerita daripada 2020 Mac 2020 lagi hampir 200,000 jemaah Malaysia dah terkandas. Kan jadi kita minta pertimbangan daripada pihak kerajaan untuk pertimbangkan semula perkara yang sedang berlaku ini. Tambahnya, syarikat agensi juga terbuka untuk menghulurkan bantuan dari segi tenaga kerja, pengangkutan maupun wang ringgit, lebih-lebih lagi jika pihak kerajaan mempunyai kekangan dalam aspek pengurusan jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Sementara itu, sejurus selesai sidang media, kira-kira 40 wakil syarikat pengendali umrah berkenaan hadir menyerahkan memorandum di Pejabat Perdana Menteri sebelum memanjangkan dokumen sama ke Istana Negara. Memorandum menggesa kerajaan mempertimbang semula ketetapan menangguhkan sementara kebenaran ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari ini. Terdapat 6 cadangan yang dikemukakan bagi membolehkan ibadah umrah diteruskan namun dengan meminimumkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan jemaah umrah. Antara yang dicadang memendekkan masa di Makkah dan Madinah kepada 10 hari sahaja. Selain urusan pemakaian gelang kuarantin kepada jemaah dilakukan pihak agensi umrah dan bukannya petugas Kementerian Kesihatan KKM. Lebih-lebih lagi jika berlaku kekangan bilangan petugas KKM. Baik, ketika ini kami berjaya menghubungi salah seorang jemaah umrah yang baru pulang ke tanah air semalam. Jadi untuk mendapat gambaran situasi di Arab Saudi, lebih-lebih lagi ketika kes semakin meningkat di sana, kita bersama Ustaz Syafiq Sazali, seorang mutawif mewakili Andalusia Travel and Tours. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, situasi di Makkah dan Madinah bagaimana dalam tempoh seminggu lalu? Adakah Arab Saudi memperketat syarat dan kemasukan jemaah umrah susulan penularan jangkitan varian Omicron? Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami dapatlah menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa kami dekat Madinah dan juga Mekah, kami dapati kelonggaran tu ada, tetapi setelah Omicron ini tersebar dengan luas, dia ada juga pada tanggal 30 hari bulan 12 hari itu, kerajaan mulakan penjarakan, dikembalikan semula penjarakan dari sudut saf yang rapat itulah, dan juga SOP seperti memakai pelitup muka itu diperketatkan sebab dia ada arahan sekiranya seorang tu tak pakai pelitup muka didenda RM1,000, RM1,000, dan dia sekarang kerajaan Saudi tidak tutuplah border untuk kemasukan daripada negara-negara luar. Okey, baik Ustaz. Dari segi pergerakan jemaah Malaysia di sana bagaimana pula? Kita percaya SOP dipatuhi dan mengikut syarat ketat pihak Arab Saudi. Jadi bagaimana seseorang termasuk tuan sendiri boleh dijangkiti? Apakah faktor yang berkemungkinan menjadi punca jemaah Malaysia ramai yang positif COVID-19 sebaik tiba di tanah air? Okey, so far alhamdulillah, apa yang saya lihatlah, jemaah antara jemaah yang paling nak kata patuhi SOP. Jemaah Malaysia ni sangat-sangat mematuhi SOP. Kami pakai pelitup muka, bahkan bergerak dalam kumpulan dengan SOP yang kita lakukan, bahkan pakai face mask pun dua lapis, face mask. Ada yang membawa sendiri dia punya sejadah masing-masing, supaya benda ini lebih teratur semasa menunaikan ibadah umrah dan juga waktu ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dekat sana SOP yang dibuat oleh kerajaan Saudi adalah sangat-sangat ketat melalui permit dan juga apps Tamarna Tawakalna yang disediakan oleh pihak Saudi. Apa yang berlaku mungkin kesesakan sewaktu di luar kawasan kita orang lah, mungkin dekat kawasan KLIA boleh jadi waktu balik tu ramai yang berkumpul, dan di kawasan-kawasan lain yang sesak dengan penuh ialah faham dekat kawasan di dataran Kaabah itu sangat-sangat lengang, dan di kawasan Safa Marwah tu juga ada gap lah di antara jemaah-jemaah umrah yang lain. Jadi alhamdulillah benda itu, penularan tersebut terjadi tanpa kita duga dan tanpa kita sangka di mana berlaku penularan tersebut. Jadi sebab jemaah dekat Mekah Madinah dia tidak bersimptom.
Bahkan kami ada buat swab test daripada Saudi yang menunjukkan result kami negatif, baru kami dibenarkan untuk pulang ke Malaysia. Okey, baik. Akhir sekali Ustaz, nasihat kepada umat Islam ialah yang mungkin terpaksa menangguhkan hasrat mengerjakan umrah untuk seketika kerana keadaan agak membimbangkan ketika ini. Ialah kita tahu mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang kecewa. Jadi apa antara nasihat Ustaz? Silakan. Okey, nasihat saya bagi jemaah mungkin yang nak menunaikan ibadah umrah pada dalam tempoh sebelum inilah 8 hari bulan 8 Januari. Selepas 8 Januari itu difahamkan kerajaan telah mengumumkan agar jemaah tidak dibenarkan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah umrah. Mana jemaah yang pergi, kita bagi tahu patuhi SOP, bawa face mask, kemudian jaga penjarakan sama jemaah yang lain. Kita minta jemaah berhati-hatilah sebab benda ini dah sangat-sangat halus, kita tak nampak, dan kita cuma hanya boleh kita berusaha pakai pelitup muka, kita berusaha basuh tangan, makan ubat-ubatan yang sepatutnya. Kalau kita ada simptom, maka ubat batuk, ubat demam, ubat sesama tambah dengan vitamin. Kemudian kita buatkan kita punya SOP kendiri lah, terutama SOP yang disediakan oleh kerajaan itu betul. Dan SOP kendiri pada kita ni adalah diwajibkan untuk diri kita menjaga kemaslahatan diri kita dan orang lain juga daripada dijangkiti. Apa yang lebih itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi tempat dia, kita nak ziarah Nabi, kita nak bertemu dengan Allah di kawasan yang mulia lah, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian. Semoga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik selepas ini. Baik, terima Assalamualaikum kasih. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara itu Saudi Gazette melaporkan Arab Saudi menjangkakan pertambahan kes jangkitan COVID-19 untuk tempoh beberapa hari akan datang. Semalam sahaja 2,585 kes baru dilaporkan, manakala hari ini angka itu meningkat kepada 3,045 kes. Dalam kenyataan kementerian itu, kerajaan Arab Saudi memperakui keberkesanan vaksinasi yang dilihat amat membantu meredakan simptom dan kemasukan ke wad hospital. Data melaporkan kemasukan pesakit ke unit rawatan rapi ICU ketika ini, sebahagian besarnya adalah mereka yang belum lengkap divaksin. Setakat ini, negara kuasa besar minyak itu merekodkan 543,129 kes jangkitan sejak pandemik melanda. Kematian pula hampir 8,900 orang. Arab Saudi turut merekodkan kes pertama varian Omicron pada 1 Disember lalu membabitkan individu yang tiba dari negara utara Afrika. Susulan itu, ia terus menyekat kemasukan penerbangan dari Malawi, Zambia, Madagaskar, Angola, Seychelles, Mauritius dan Comoros. Minggu lalu juga penjarakan fizikal kembali dipraktikkan di masjid-masjid seluruh negara itu, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, selepas hampir 3 bulan saf jemaah kembali dirapatkan. Selepas ini, banjir di negara seberang, 5 terkorban, 24,000 dipindahkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Tanah Merah hari ini atas pertuduhan membunuh adiknya di Kampung Melayu Sungai Rual, Jeli, Kelantan bulan lalu. Tertuduh yang juga warga Thailand, Masofi Masai, 36 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Nasaruddin Muhammad. Mengikut pertuduhan, tertuduh membunuh Mak Udeng Masai, 30 tahun, di sebuah rumah di Kampung Melayu Sungai Rual, Jeli jam 1.30 pagi pada 29 Disember lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Ryan Nazuha Muhammad Nasir, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Nazuha dalam pendakwaan memohon tertuduh dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak untuk pemeriksaan mental. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta dan menetapkan 30 Januari sebagai tarikh sebutan semula kes. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kedah menggagalkan cubaan dua lelaki untuk menyeludup 5 tan daun ketum bernilai RM900,000 ke negara jiran awal pagi semalam. Bot fiber dinaiki suspek berjaya dipintas pada kedudukan 2.0 Batu Nautika Timur Muara Kuala Kedah kira-kira jam 1.40 pagi.
Pengarah Maritim Kedah Perlis Muhammad Zawawi Abdullah berkata hasil pemeriksaan menemui 200 bungkusan plastik hitam disyaki daun ketum di atas bot berkenaan dengan berat anggaran 2 tan. Serta lanjut ke atas suspek membawa kepada lokasi pemunggahan yang terletak kira-kira 4.0 Batu Nautika Timur Muara Kuala Kedah. Berdasarkan kepada maklumat tersebut, Bot Ronda telah menghantar anggota untuk melakukan pemeriksaan dan mendapati memang terdapat sejumlah 3 tan juga dalam beg plastik yang berada di pelantar di salah satu lokasi yang dimaklumkan oleh kru bot fiber tersebut. Muhammad Zawawi berkata demikian pada sidang media khas di Marina Harbour Kuala Kedah hari ini. Jelasnya aktiviti penyeludupan daun ketum makin aktif berikutan permintaan tinggi di negara jiran di mana harga pasarannya mencecah RM180 sekilogram. Muhammad Zawawi berkata 2 suspek itu bersama 5 tan daun ketum dibawa ke Jeti Maritim Kuala Kedah dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Siasatan mendapati suspek memperoleh upah sebagai transporter sebanyak RM700 untuk sekali trip penghantaran. Sementara itu, nilai keseluruhan rampasan daun ketum dan bot mencecah RM1.08 juta dan disifatkan terbesar tahun ini berbanding tahun lalu iaitu RM1.07 juta dalam tempoh setahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Selangor mencatat bilangan kematian tertinggi dalam bencana banjir yang melanda negara sejak 18 Disember lalu dengan 25 mangsa direkodkan. Jumlah itu antara 54 kematian yang direkodkan dengan 2 lagi dilapor masih hilang. Bagi Pahang 21 orang, Selangor 25 orang, Negeri Sembilan 1, Johor berjaya diselamatkan, dia dihanyutkan juga tapi berjaya diselamatkan dengan motor-motorsikalnya sekali diselamat. Dan 3 di Sabah, Kelantan pada. Okey. Sebab itu mati semua keseluruhan 54 lah. Beliau ditemui pada sidang media di Bukit Aman siang tadi. Datuk Hazani berkata 7 negeri terbabit bencana banjir dengan 172 pusat pemindahan sementara masih aktif. Seramai 13,322 orang daripada 3,989 keluarga terbabit bencana banjir. Data berkenaan berdasarkan laporan yang diterima daripada semua pusat kawalan kontingen. Manakala itu, warga polis Diraja Malaysia PDRM yang terjejas banjir pula seramai 67 orang setakat semalam. Mangsa banjir di seluruh negara sejak 10 November sehingga hari ini adalah seramai 505,069 orang. Misi bantuan pasca banjir giat diteruskan di lokasi-lokasi terjejas walaupun sudah 3 minggu berlalu sejak kediaman penduduk dinaiki air. Baru-baru ini FM Media Communication ke Taman Sri Nanding Hulu Langat bagi menyalurkan sumbangan berupa bantuan wang tunai, barangan keperluan dan makanan kepada mangsa banjir. Tinjauan di Taman Sri Nanding mendapati penduduk masih bertungkus lumus membersihkan rumah serta peralatan yang ditenggelami banjir. Penduduk yang ditemui menyifatkan mereka masih diselubungi perasaan trauma ekoran kejadian yang menimpa baru-baru ini. Sampai sekarang ni bila hujan je kami pun dah rasa takut dah. Dah trauma sangat-sangat. Hujan je kita dah takut. Nampak langit gelap je kita dah takut. Tak tahu nak buat macam mana. Lepas kejadian banjir ni macam beberapa hari ni kan hujan. Ada naik lagi air. Ya. Bagi kawasan rumah kami ni, lorong kami ni masih belum bersih lagi. Masih ada takungan air sebab longkang kami tersumbat. Keadaan longkang yang tersumbat ni, lorong kami ni masih belum clear lagi lah. Prihatin dengan nasib 50 keluarga di kawasan ini, FM Media Communication turut menyumbang tenaga membantu penduduk membersihkan peralatan rumah selain menyerahkan bantuan hasil sumbangan ikhlas orang ramai dan usahawan sejak seminggu lalu. Misi hari ini adalah kesinambungan daripada Majlis Anugerah Business Leadership Excellence Award sebelum ini, di mana kita telah melancarkan satu tabung kutipan dan hasil sumbangan para hadirin dan juga usahawan pada malam itu. Jadi terhasillah program hari ini di mana kita menggunakan duit sumbangan itu untuk membeli barang-barang keperluan lah. Semoga dengan usaha yang kecil ni sedikit sebanyak dapat membantu para mangsa banjir yang terkesan akibat banjir besar pada hujung Disember yang lepas.
Melihat kepada keperluan mendesak mangsa banjir, FM Media Communication menyerahkan bantuan keperluan seperti toto, tikar, tudung, kain batik, kain pelikat dan sebagainya. Mereka turut mengambil inisiatif menyediakan makanan siap dimasak bagi mengurangkan beban keluarga yang terkesan. Turut serta dalam misi ini, syarikat pakaian terkemuka Jekyll, Koperasi Usahawan Maju Berhad dan Ketua Wanita UMNO Ampang. Bercerita sikit pengalaman saya 2014 di Kelantan. Rumah saya pun tenggelam. Memang abah saya pun nasib baiklah Allah panjangkan umur lagi masa ketika banjir besar di Kelantan tu. Jadi di situlah saya rasa saya patut membantu apa yang berlaku sekarang. Kita peruntukkan 1 juta di mana Jekyll keluarkan 500,000 and then Aryani also keluarkan 500,000 dan dengan cara macam ni kita boleh membantu badan-badan NGO dan juga daripada individu. Misi bantuan seumpama ini akan diteruskan ke lokasi banjir yang terjejas di seluruh negara. Tidak hanya berpaksikan keuntungan semata-mata, sebaliknya kualiti serta konsep halalan toyiban sentiasa menjadi keutamaan. Itu prinsip yang dipegang syarikat Bumi Putra Rehana Holdings Sendirian Berhad yang telah hampir sedekat berkecimpung dalam perniagaan produk suplemen semula jadi serta makanan sunnah di Malaysia. Menurut pengasasnya Johari Abdul Wahab, beliau hanya mahukan yang terbaik kepada pelanggan dan tidak perlu ragu-ragu dengan status produk keluaran syarikatnya. Produk utama Raihanah adalah madu sumur dan sidir yang diimport daripada Hadramaut Yaman. Begitu juga produk Raihanah yang mendapat sambutan di kalangan masyarakat adalah minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa darah dalam bentuk soft gel. Produk Raihanah adalah 100% asli tanpa ada bahan-bahan tambahan dan memiliki sijil halal JAKIM dan juga KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, Raihanah bukan sahaja berjaya menempa nama dalam bidang perniagaan, malah mereka telah membantu ramai suri rumah untuk bergelar usahawan melalui inisiatif yang ditawarkan. Setakat ini, syarikat tersebut mempunyai lebih 2,000 pengedar di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura. Sementara itu, pengarah urusannya Nur Adila Mansur berkata, syarikat itu terus membuka peluang kepada orang ramai menyertai mereka sebagai pengedar dan berpeluang menjana pendapatan sehingga 5 angka sebulan biarpun negara dalam situasi pandemik. Okey, alhamdulillah kita sudah hampir sedekat di pasaran dan insya-Allah disebabkan kita baru melepasi pasca pandemik dan tentu sekali cabaran mencari peluang pekerjaan tu sangat hebat di luar sana. Jadi Raihanah menyediakan peluang kepada mereka-mereka yang berminat untuk menjana pendapatan walaupun berada di rumah untuk bersama-sama dengan kami dan insya-Allah kami akan menyediakan beberapa training latihan untuk memastikan mereka mendapat pendapatan yang diidam-idamkan. Rehana Holdings Sendirian Berhad menawarkan produk madu Yaman asli dan produk soft gel yang terdiri daripada habatus sauda, zaitun gold serta minyak kelapa darah. Kesemuanya dihasilkan di kilang bertaraf GMP dan sentiasa memenuhi piawaian yang ditetapkan. Orang ramai yang berminat dengan produk keluaran Rehana atau ingin menjadi pengedar boleh menghubungi talian hotline 03 8741 2319 atau layari laman web www.rehanahmadu.com. Seketika nanti, pelakon Harry Potter dikecam kerana muat naik gambar pro-Palestin. Pelakon wanita yang popular pada zaman kanak-kanak dalam siri Harry Potter, Emma Watson, mengundang kemarahan dan kritikan mereka yang pro-Israel. Ia selepas beliau memuat naik sebuah posting di Instagram rasminya yang dilihat menyokong perjuangan rakyat Palestin. Emma Watson memuat naik gambar yang tertera perkataan "Solidarity is a verb". Dengan frasa itu dikelilingi gambar-gambar penduduk dunia yang mengibarkan bendera Palestin. Frasa yang bermaksud solidariti adalah kata kerja itu. Dipercayai mesej Emma bahawa menzahirkan solidariti perlu disusuli tindakan. Memetik catatannya bersama gambar berkenaan, Emma memetik kata-kata seorang ilmuwan berbangsa British Australia, Sarah Ahmed, bahawa solidariti memerlukan komitmen, kerja keras dan pengakuan bahawa meskipun kita semua tidak berkongsi perasaan sama, kehidupan sama atau jasad yang sama, namun kita tetap tinggal di tanah dan bumi yang sama.
Posting berkenaan setakat tengah hari tadi waktu Malaysia telah menerima lebih 1.2 juta like dan lebih 116,000 komen yang rata-ratanya meraikan catatan dan pendirian EMA itu. Sementara itu, beberapa pemimpin Zionis Israel dilihat berang dengan pelakon berkenaan. Di Twitter, antara yang dilihat memberi reaksi kurang senang adalah Duta Wilayah Haram Israel ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Gilad Erdan. Menerusi ciapannya, Erdan menyindir bahawa fiksyen boleh berlaku di dalam filem Harry Potter, namun tidak di dunia realiti. Katanya jika boleh, pastinya silap mata atau magic yang digunakan dalam sihir pastinya boleh menghapuskan kejahatan Hamas yang dituduhnya sebagai pihak yang menganiaya wanita dan mengundang kemusnahan Israel serta memusnahkan pihak berkuasa Palestin yang kononnya menyokong keganasan. Hujan lebat yang berterusan selama beberapa hari di Sumatera, Indonesia telah menyebabkan banjir di beberapa daerah. Setakat petang tadi, 24,000 mangsa telah dipindahkan, manakala 5 dilaporkan maut termasuk 3 kanak-kanak lelaki. Banjir berlaku di 5 buah daerah antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tenggara Timur dan Sumatera Selatan. Menurut aktivis alam sekitar, kejadian dipercayai berlaku akibat penebangan hutan yang tidak terkawal. Keadaan menjadi lebih buruk apabila tebing sungai pecah menyebabkan air naik sehingga ke kawasan perumahan dan memusnahkan beberapa buah rumah serta bangunan. Banjir turut memusnahkan kawasan-kawasan pertanian di beberapa buah daerah. Selain itu, menurut penduduk tempatan, mereka lazimnya menghadapi banjir sekurang-kurangnya 5 kali setahun, namun kejadian banjir kali ini antara yang terburuk pernah terjadi. Sebelum berpisah, jangan lupa ruang dan masa beriadah haruslah menjadi keutamaan bersama bagi membina keluarga Malaysia yang sihat dan kekal aktif. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.